Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. Jika audio jelas seperti biasa, tolong maklumkan, share ramai-ramai ya. Shadow ban ni sedang berlaku sekarang ni, tak henti-henti. Dan juga sertai Telegram saya, Regi Jesse Rita Udin. Baik, hari ini saya nak petik satu kenyataan yang telah dibuat oleh Rafizi. Tak silap saya di Dewan Rakyat, beliau menyentuh lah, saya tak nak masuk dalam, dia menyentuh bahawa 4 negeri di bawah pembangkang ni masih terima peruntukan kerajaan persekutuan. So seolah-olah ini satu isu yang besar. Baik, saya nak cerita terlebih dahulu satu fakta yang tidak disentuh oleh Rafizi. Okey. Pertama ialah negara kita telah mengalami penyusutan dalam ekspor nilai ekspor sebanyak RM5.8 bilion bulan lepas, dan ini kali ke-8 berlaku penyusutan. So banyak angka yang negatif ni tidak diwar-warkan, tetapi angka ni tidak boleh anda tipu dari pelabur. Ekspor Malaysia menyusut bulan lepas RM5.8 bilion, dan ini kali ke-8. So bila kita cerita kali ke-8, dan ianya berlaku dalam 1 tahun pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ekonomi merosot, ekuiti negara, ekuiti pelabur banyak yang mengalir luar berbilion-bilion untuk berbulan lamanya. Sebab itu ringgit kita merosot teruk, pernah jatuh ke tahap paling teruk dalam sejarah dan masih teruk. Apa lagi Rafizi tak cerita? Rafizi cuba cerita 4 negeri bawah pembangkang ni terima peruntukan kerajaan persekutuan, tapi Rafizi tak cerita bahawa dalam pada ekspor negara menyusut 5.8 bilion ringgit tahun bulan lepas, dan ini kali ke-8 Ekspor Kedah meningkat 745.2 juta ringgit bulan lepas. Ekspor Kelantan meningkat, walaupun dia jauh kurang daripada Kedah, tapi meningkat. So ini adalah 2 negeri daripada pembangkang. Dan bila ekspor Kedah contohnya contoh kita ambil Kedah meningkat 745 juta, jauh lebih banyak daripada peningkatan ekspor Selangor. Selangor pun meningkat, tapi Kedah jauh lebih banyak. Ini mengapa Rafizi tak cerita? Mengapa Rafizi tak cerita bahawa apabila ekspor Kedah meningkat 745.2 juta, sebahagian daripada peningkatan itu akan dimanfaatkan oleh kerajaan persekutuan. Jadi cerita dia, walaupun dia terima peruntukan kerajaan persekutuan, tetapi manfaat daripada negeri itu dapat kat siapa? Kerajaan persekutuan juga sebahagiannya. Mengapa babak itu Rafizi tak cerita? Ini masalahnya. Saya tengok dari dulu, kalau Rafizi dulu, dia dah mengaku sebelum PRU15, kerja dia adalah menghasut rakyat. Dia dah mengaku, saudara-saudari dia dah mengaku. Kalau saya memfitnah Rafizi, so Rafizi buat kenyataan bahawa Regi memfitnah, kononnya dia kata kerja dia masa pembangkang dulu adalah menghasut rakyat. Dan kemudian mereka dulu menyelar, ringgit jatuh sikit, kerajaan tak tahu buat kerja, kerajaan gagal dan sebagainya. Siapa antaranya yang beritahu benda tu semua? Rafizi. Tak beri sebab, dia hanya tahu kutuk. Tapi bila dia masuk, ada baiknya ringgit jatuh, ada baiknya ni, kalau tak boleh makan ini, makan itu. Semuanya alasan-alasan, kenyataan-kenyataan yang memarahkan rakyat. Alright. So saya ulang, kenapa Rafizi tak cerita peningkatan ekspor Kedah 745.2 juta ringgit dalam pada ekspor negara menurun menyusut 5.8 bilion bulan lepas, dan untuk kali ke-8. Kenapa tak cerita? Kenapa tak cerita kepada rakyat bahawa ekspor Kedah peningkatan tu antara tertinggi, lebih tinggi dari Selangor dan Pahang dan sebagainya, dan ini menyumbang kepada kerajaan persekutuan. Kenapa tak cerita dengan penuh? Jadi saya lihat Rafizi berpolitik dalam Dewan Rakyat, bukan memperjuangkan isu rakyat. Dia berpolitik. Mereka berpolitik tak tentu hala. Mana-mana ada peluang berpolitik.
Ini masalahnya dengan Rafizi. Bagi saya secara peribadi ni hati hitam ni. Ya? Dan jangan lupa, kerajaan persekutuan bertanggungjawab untuk kebajikan, keselamatan, kesejahteraan seluruh rakyat Malaysia, bukan rakyat di negeri blok kerajaan. Ya, kerajaan ni pusat, dia mewakili yang di-Pertuan Agong. Dia diberi kuasa untuk mentadbir urus negara bagi pihak yang di-Pertuan Agong. Yang di-Pertuan Agong pula mengepalai negara, mewakili negeri-negeri semenanjung, sultan-sultan yang dipertua. Dan kemudian dia beri hak kebenaran kepada kerajaan untuk mengurus tadbir bagi pihaknya, bagi untuk bahagian-bahagian eksekutif. So apabila kerajaan mentadbir urus, dia mentadbir urus demi menjaga antara lain kebajikan, keselamatan, kesejahteraan rakyat Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Dan rakyat Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong bukannya duduk dalam negeri-negeri yang ditadbir urus oleh blok kerajaan sahaja. Dia duduk di negeri-negeri yang ditadbir urus oleh blok pembangkang. Jadi jika kerajaan tidak mendapatinya satu masalah, memberi peruntukan ke, ataupun dia nak buat isu, negeri-negeri ni terima peruntukan daripada kerajaan persekutuan, kemudian MP-MP tidak diberi peruntukan selagi mereka tidak sokong Perdana Menteri, ini sebenarnya satu bentuk penganiayaan kepada rakyat Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong, yang telah memberi kebenaran kepada kerajaan untuk mengurus tadbir negara dan menjaga keselamatan, kesejahteraan dan kebajikan mereka. Okey. Dan jangan lupa Rafizi, kalau kita cerita negeri contohnya Kedah ekspor dia tertinggi. Dia menyumbang besar kepada kerajaan persekutuan. Walaupun di Kedah kebanyakan daripada tanah dia terpaksa tanam padi. Untuk siapa? Untuk rakyat di negara kita. Hang ingat, tanam padi berbanding dengan Selangor banyak syarikat, corporation besar dan sebagainya, boleh jana pendapatan yang lumayan. Tak boleh. Tetapi dia masih menunjukkan ekspor berlipat kali ganda berbanding dengan Selangor. Negara pula terus menyusut 5.8 bilion. Jadi patutnya Rafizi memuji Kedah. These are facts, this is data. Ini data yang ada, bukannya saya petik atas angin. Ya. So jangan lupa juga, negeri-negeri pembangkang ni kebanyakannya, kalau kita tengok contohnya nilai tanah, dia tak boleh banding dengan nilai tanah di Kuala Lumpur, di Selangor, di Perak. Ya. Nilai tanah dia rendah. So negeri-negeri ni banyaknya persekitaran sosioekonomi, sosiopolitik dia jauh berbeza-beza. Kerajaan persekutuan perlu memastikan bahawa rakyat mendapat manfaat secara terus-menerus dan perlu memahami perbezaan antara sosioekonomi, sosiopolitik dan sebagainya yang persekitaran ekonomi di negeri tersebut. Ya? So banyak benda lah Rafizi tak cerita. Saya lihat pihak kerajaan ni terlalu khusyuk berpolitik. Ya, terlalu khusyuk berpolitik. Okey. Dan ini secara tidak langsung sedang mengelirukan rakyat. So nasihat saya kepada Rafizi, if you cannot do the work, ya, kalau kamu hanya menggunakan penjelasan-penjelasan bersifat muslihat ini, better you step aside. Beri orang lain untuk galas tanggungjawab sebagai Menteri Ekonomi. Itu sahajalah. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga.